Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid Dua Akrab. Okey, baik, hari ini kita akan jalankan ni lah kelas secara latihan kita buat kelas secara latihan lah. Okey, jadi hari ini cikgu minta awak semua untuk buat latihan dalam buku aktiviti iaitu tajuk tambah 2 nombor, muka surat 31 dan 32. Okey. Jadi kita akan cikgu akan tunjuk cara ni lah. Cara untuk apa? Buat nombor buat nombor dah untuk jawab soalan ni lah. Okey, jadi sekejap. Okey. Cikgu akan tunjukkan jawapan pada semua soalan ini. Jadi setelah kamu siap, boleh semaklah dengan jawapan cikgu buat ni. Okey, baik. Aktiviti tambah 2 nombor. Aktiviti 1, jumlahkan. Okey, jumlahkan tu maksudnya tambahkanlah. Okey. Soalan A dia kata 100 tambah 5. Okey, ini kita boleh guna mental arithmetic lah ataupun dipanggil congak je lah. 100 tambah 5. Dalam sebekas wafer ni ada 100 wafer. Kemudian dalam satu plastik ni ada 5 wafer. Jadi berapa jumlahnya? Sudah semestinya adalah 105. Okey. Kemudian kita pergi ke soalan yang kedua. 652 tambah 7. Okey, ini yang digunakan kaedah yang cikgu kata sebelum ni, iaitu kaedah manik dia. Dia kena ada alat dia lah. Okey, 652. Okey, dalam di tempat ratus ni dia ada 6 bits, 6 manik di tempat puluh ni dia ada 5 manik. Dan di tempat besar ni pula dia ada yang 2 manik. Kemudian dia akan tambah dengan 7. Sebab 7 ni dekat rumah sar. Yang ni dekat rumah ratus. Yang ni puluh. Yang ni sar. Yang ni pun yang ni single number. Maknanya dia dekat sar. Okey, jadi kita kena pastikan dulu lah dia ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni 6 untuk 600. 50 ni 1, 2, 3, 4, 5, 50 dan 2, 652. Yang ni untuk yang ni lah. Kemudian ditambah dengan 7 dekat bahagian sar. So kita masukkan lagi 7 dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 7 tambah dengan 2 lagi ni 8, 9. Jadi di bahagian sar ni jadilah 9. Di bahagian puluh kekal 5. Dan di bahagian ratus kekal 6. Jadi jawapan dia 659. Okey, macam tu cara dia. Okey, seterusnya C. Dia gunakan macam garis nombor lah ni. Ni dia kira dia macam garis nombor lah. Tapi dia guna petak-petak macam jadual. Dia sama macam ni. Sama macam sebelah ni. Cuma dia gunakan jadual. Dan dia gunakan kaedah macam lompatan tu juga. Okey, baik. Dia soalan dia 916 tambah 40. Okey, dia letak dalam kotak yang pertama ialah 916. Kemudian sebabkan dia tambah 40, jadi 40 ni kita boleh pecahkan kepada 10 10 Tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10 sebanyak 4 kali. Baru dia akan jadi 40 kan? Sebab jadi kita dah 916 ni kita tambah 10, dia akan bertambah di bahagian rumah puluh ni lah. Mana rumah puluh ni? Nombor 1 ni. Okey, 1 ni dia akan naik jadi 2, 926. Tambah 10 lagi akan jadi 936. Tambah 10 lagi akan jadi 946. Tambah 10 lagi dia akan jadi 956. Sebab 84 yang 5. Jadi jawapannya ialah 956. Okey, seterusnya sama juga kaedah macam tadi. Ni tambah 40, yang ni tambah 30. Jadi 3 kali saja 10 tu. Sebab tambah 30 kan.
Kita pecahkan kepada 10-10. Bila kita tambah 10-10 ni dia mudah lah. Kan? Okey, dia akan memula dengan 758 tambah 30. So, memula nombor yang pertama ialah 758. Nombor puluh dia ialah 5. 5 ni bila kita tambah 10, dia akan jadi 6 lah. Yang belakang, yang depan kekal. Okey, 768. Daripada 758 jadi 768. Kemudian tambah 10 lagi, dia jadi 778. Kemudian tambah 10 lagi, daripada 7 ni dia akan tukar jadi 8 lah. 788. Maka jawapan dia 788. Okey, kita tengok soalan yang kedua, iaitu pengiraan tambah juga, dia suruh kira. Tapi dia menggunakan bentuk lazim ya. Ni dah dimaksudkan bentuk lazim. Bentuk yang kita akan gunakan setiap masa. Okey. 108 tambah 70. Dia dah letakkan siap-siap dekat sini, dekat rumah ratus 10 dia letakkan nilai tempat dekat sini. Kemudian dia letakkan setiap nombor ni dekat dalam nilai tempat yang betul. 108 tambah 70. Kosong kosong ni sah tak perlu sebut lah, 70 sajalah kita sebut. Okey, jadi kita akan memula menambah daripada nilai tempat sah. Okey, mesti ingat itu. Okey, kita akan tambah dari atas ke bawah dan tulis jawapan di dalam tempat yang betul. Okey, 8 tambah sifar sama dengan 8. Ya, sebab dia tak ada perubahan kan. Sebab dia tambah sifar. Sifar tambah 7, maknanya tak ada perubahan juga. 7. 1 tambah tak ada apa-apa kat sini, maka 1 jugalah jawapan dia. Maka jawapan yang kita dapat ialah 178. Jadi kita tulis dekat atas ni. Okey, soalan B. 293 tambah 600. Okey, dekat B dia dah letakkan 293. Dia minta kita letak 600. Okey, kalau cikgu suka letak daripada belakang supaya kita tak tempat yang betul. Okey, yang belakang sikit lihat sifar. Sifar di tempat sah. Sifar di tempat puluh. Dan 6 di tempat ratus. Okey. Baik, kemudian kita akan mula menambah daripada sah. Tambah daripada atas ke bawah. Okey, 3 tambah sifar sama dengan 3 lah. Sebab tak ada perubahan bila tambah sifar. 9 tambah sifar sama dengan 9. 2 tambah 6 sama dengan 8. Okey, tulis jawapan betul-betul di bawah setiap nilai tempat tu, setiap nombor tu sebaris je. Oh, dah cantik. Jadi jawapan dia ialah 893. Okey. Selesai soalan nombor 2, kita pergi ke aktiviti 2, iaitu gunakan garis nombor lengkapkan. Okey. Jadi kita menambah gunakan garis nombor lah. Okey, dalam buku teks dia tak bagi latihan banyak tentang garis nombor. Dia banyak lebih kepada bentuk lazim. Okey, jadi dalam buku aktiviti ni pelbagai kaedah digunakan untuk menyelesaikan operasi tambah 2 nombor. Okey, dalam aktiviti 2 ni dia gunakan garis nombor lengkapkan. Okey, sama macam tadilah. Okey, kita 200 tambah 32 kan. 200 tambah 32. Okey, jadi di sini 32 ni boleh dipecahkan kepada 30 dan 2. Okey. Dipecahkan ke 30 dan 2. 32. Okey, kemudian dia tambah, dia buat garis nombor bermula dengan 200. Kemudian dia sebenarnya lebih baik bukan macam ni lah kan. Kalau macam kita buat tadi, 30 ni pula kita pecahkan kepada 10, 10, 10. Okey. Daripada 200, dia tambah 10, jadi 210. Dia tambah 10 lagi, jadi 220. Dia tambah 10 lagi, jadi 230. Daripada 230 ni, kan, kita ada lagi 2. 2 tak habis lagi ni. Kita baru selesai 30, 10, 20, 30. Kan, 30 ni dah selesai. 2 ni ada baki lagi, jadi 230 tambah 2, 1, 2. Jadilah 240.
232 jawapan dia. Okey. Nampak? Okey, itu penyelesaian gunakan kaedah garis nombor. Okey. Ini soalan B pula, 301 tambah 170. Jadi 170 ni dipecahkan kepada 100 dan 70. Okey. Dia nak minta congak je lah ni sebenarnya. Dia garis nombor ni lebih kepada banyak pada congak. Congak tu maksudnya mental arithmetic. Kita gunakan mental saja. Kita tengok saja, kita kira dalam otak kita. Macam tu. Okey. Jadi dia akan start 301. Kemudian dia akan tambah 100. Maknanya 100 ni, bila kita tambah 100, dia akan berlaku perubahan dekat nilai tempat ratus sajalah. Okey. 100, bila kita tambah 1, 3 tambah 1 jadi 4 lah. 401. Okey, 401. Okey, kemudian dia terus tambah dengan 70. Okey, 70. Kita takkan melibatkan tempat sar kan. Jadi 70 maknanya di tempat puluh sekarang ialah sifar. Jadi kalau kita tambah dengan 7 ni, maknanya dia akan kekal 7 jugalah kan. Sebab dia tambah dengan sifar, dia akan jadi 7 lah. Sifar ni bila tambah 7 akan jadi 7. Jadi depan ni kekal 400. Sifar ni tadi akan bertukar menjadi 7 sebab kita dah tambah 70. Satu ni dia takkan ubah sebabnya yang kita tambah ni 70. Nombor puluh. Dia tak di tempat sar dia tak usik. Jadi 471. Jawapan dia 471. Okey. Okey, seterusnya 612 tambah 143. Okey. Dia pecahkan kepada 100. Seterusnya 40. Kemudian satu lagi 3. 3 dia pecahkan. Okey. Daripada 612 ditambah 100. Okey. Jadi dia akan melibatkan 400 saja. 6 dia akan tambah 100, dia akan jadi 7. 712. Belakang kekal 12. Kemudian dia tambah 40. 40. Dia akan usik di bahagian apa panggil? Puluh saja. Okey, 1 ni di bahagian puluh ni ialah sekarang 1. 1 kita tambah dengan 4 jadi berapa? 1 tambah dengan 4. Tambah lagi 4. Lepas 1 ialah 2, 3, 4, 5. So 5 lah jawapan. Okey. 5 maka 752. Okey. 752. Kemudian dia tambah dengan 3 pula kat belakang tu. Okey, jadi ni hanya melibatkan sar sajalah. Bila 3, bila kita tambah 3, dia tak 3 ni ialah nilai tempat sar. Dia tak akan usik nilai tempat puluh dan nilai tempat ratus. Jadi 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3, 1, 2, 3. Jadi 5. Okey, maka jawapan dia ialah 755. Macam tu ialah cara pengiraan yang apa panggil mental arithmetic ni lah. Kita congak lebih bila guna garis nombor ni lebih kepada congak. Okey. Seterusnya kita masuk ke nombor 2. Dia dah menggunakan bentuk lazim. Okey. Dekat sini dia tak sediakan ruang untuk kita tulis ratus, puluh dan sar. Okey, tak mengapa. Cikgu akan tulis dekat atas ni. Ini ratus, ini puluh, ini sar. Okey, jadi barulah kita macam nampak sikit kan, nak letak mana nombor tu. Okey, kita mulakan dengan 424 dulu. Okey, 4 di tempat sar, 2 di tempat puluh, 4 di tempat ratus. Kemudian 65 pula, 5 di tempat sar dan 6 di tempat puluh. Okey, pastikan betul 65 ni bukan terletak di depan ni. Okey. Jadi kita akan tambah mula daripada tempat sar daripada atas ke bawah. Okey, 4 tambah 5. Okey, 4 tambah 5 jawapan dia 9.
2 tambah 6 sama dengan 8. Dan kita masuk ke tempat ratus. 4 tambah, tiada apa di bawah dia, maka 4 lah jawapan dia kat bawah ni. Jadi 489 jawapan dia ya. 489. Okey, B. Kita letak dulu nilai tempat supaya kita tak keliru. 10 sa. Okey. 918 kita letak masukkan dulu. 8 di tempat sa. 1 di tempat puluh. 9 di tempat ratus. Kemudian 51 ni pula kita masukkan 1 di tempat sa. 5 di tempat puluh. Ini rasionalnya cikgu suka masuk dari belakang. Supaya nilai tempat yang kita masukkan ni betul. Ada setengah murid, okay, dia letak, kan bila kita ingat-ingatkan selalu, mungkin dia tak dengar ke apa, dia akan letak kat sini. Ini kalau jawapan kira memang confirm salah. Sebab nilai tempat dia dah salah. Okay. Jadi sebab itu cikgu suka masuk di belakang. Kita letak di nilai tempat paling belakang sekali sebaris ni. 5, 1, 5. Okey. Jadi kita akan tambah daripada nilai tempat sa, nilai yang paling belakang sekali. Kita akan tambah daripada atas ke bawah. Di tempat sa, 8 tambah 1 sama dengan 9. Kemudian di tempat puluh pula, 1 tambah 5 sama dengan 6. Dan di tempat ratus sama dengan 9 juga. Sebab tak ada apa-apa kan. 9 tambah tak ada apa-apa, 9 lah. Jadi jawapan dia 969. Okey, seterusnya. Okey, yang ni dia tak tulis pun tambah dah kat sini. Okey, jadi kita akan buat semuanya sendiri. Jumlahkan 74 dan 605. Jumlahkan ni maksudnya apa? Jumlah ni maksudnya tambah lah. Kan cikgu dah cerita itu. Okey, kita letak nilai tempat dia 110 sa. Okey, kita boleh letak je mana-mana dulu. Cikgu nak letak yang kecil ni di atas Okey, 4 letak di tempat sa, 7 di tempat puluh. Kemudian tambah 605 kejap. Cantik sikit. 605 5 di tempat sa, sifar di tempat puluh. Dan 6 di tempat ratus. Okey, kemudian kita akan tambah daripada tempat sa atas ke bawah. 4 tambah 5 sama dengan 9. 7 tambah sifar sama dengan 7. Dan tak ada apa-apa kat depan ni, tambah dengan 6. Maka 6 lah jawapan dia. Jadi jawapan dia ialah 679. Okey, ini jawapan dia. Okey, seterusnya. Yang terakhir ni muka surat 32 yang terakhir dia kata tambah 345 dan 232. Okey, jadi memang dia dah bagi direct question lah, tambah. Okey, dari tempat 110 sa. Okey, letakkan 345 5 di tempat sa, 4 di tempat puluh, 3 di tempat ratus. Okey, tambah 232, 2 di tempat sa, 3 di tempat puluh, 2 di tempat ratus. Okey, jadi kita akan tambah dari tempat sa ke bawah. Okey, 5 tambah 2. Jawapan dia 7. Tak di tempat sa, betul-betul di bawah 2. Kemudian tempat puluh pula, 4 tambah 3 sama dengan 7. Di tempat ratus, 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi kita baca jawapan dia 577. Okey. Okey, jadi lengkaplah jawapan kita untuk dua muka surat ini. Jadi untuk kelas hari ini setakat ini saja. Kita akan sambung pada hari Jumaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.